Baik, kita akan tunggu sekejap lagi ya. Ada beberapa lagi. Mungkin dalam sekejap dua lagi untuk benarkan kawan-kawan awak masuk. Jadi kita ada sekarang ni seramai 14 lah. 15. 14 orang. Jangan skip attendance ya. Jangan attendance. Okey, dua belian ya. Yang ada sekarang ni, yang hadir hari ni One Danish. One Danish. Okay, One Danish. Okay. Kemudian Go Jasi. Kemudian Sam Zinam. Anik. Okay, Anik. Cok Zazwan. Jaga Hakim. Islandia. Jajakam. Baris. Muhammad Baris. Ini Nazir. Ini mak awak tak kerja eh? Nazir. Nazir Tong. Tak. Okay, dan Syarifah Umairatu. Dan ini tadi sudah. Okey, itulah yang tak ada ni Syakiri, Syafiqah, Hajar, Samihah. Okay, itu kelas 2 belian. 2 mutiara yang ada sepasang seorang juga. 2 belian. Hafizah kan? Dua mutiara. Dari yang ada ni sebenarnya Hafizah seorang ni, Hafizah Firdaus. Firdaus ni Hafizah eh. Baik, jadi hari ni kita sebenarnya nak sambung lah. Tapi bukanlah sambung bab 3 eh. Maksudnya kita dah habis bab 3. Siapa yang join pada minggu lepas punya kelas. So kita sebenarnya dah habis bab 3 ya. Kita dah habis bab 3. So maknanya hari ni kita nak masuk bab baru lah. Ya. Bab 4. Kita nak masuk
bab 4. Jadi sila bersedia untuk buat catatan sebagainya lah. Bab 4 ya. Baik, jadi bab 4 ni sikit je. Topik dia ringkas tapi penjelasan tu panjang lah. Bagi yang siapa yang masih berhutang kerja, siapa yang masih lagi berhutang kerja tu, sila ransaikan hutang tu segera sebab saya memang rekod kerja-kerja yang awak buat lah, walaupun mungkin saya dari segi saya punya reply semakan kerja awak tu mungkin sama ada sikit lambat sikit lah, tapi insyaAllah daripada masa ke masa akan tanda juga akhirnya nanti ya. Sebelum saya terlupa, bagi mereka yang terlepas kelas sebagainya ya, dia boleh pergi ke YouTube lah ya. YouTube, siapa yang subscribe tu dia akan dapat notification lah ya. Notification satu video yang telah saya upload dalam YouTube, dalam saya punya channel lah ya. Jadi mana-mana yang berkaitan dengan awak punya syllabus ataupun awak punya kelas, awak boleh refer pada YouTube tersebut untuk tengok rakaman lah. Ada sebahagian daripadanya dirakam oleh rakan awak sendirilah ya. Jadi saya ambil apa yang direkod oleh rakan awak ya. Jadi kita akan lihat hari ini iaitu bab 4 ya, iaitu kesihatan manusia. Kesihatan manusia ya. Jadi subtopik hari ini kita akan lihat yang pertama, penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit ya. Penyakit berjangkit dengan penyakit tidak berjangkit. Sesuailah dengan keadaan sekarang ni ya. Keadaan di mana kita tahulah apa yang sedang berlaku pada negara kita dan di seluruh dunia ya. Penyakit pandemik ya, pandemik COVID-19 ni. Jadi mungkin ada kaitan juga dengan apa yang kita akan belajar dalam bab 4 ini. Okey, apa yang dikatakan penyakit? Ya, atau bahasa Inggeris kata disease. Jadi penyakit merupakan keadaan tidak normal, keadaan tidak normal pada badan ataupun minda. Dia tidak semestinya pada fizikal kita, tetapi fikiran kita pun ya. Ada orang sakit berkaitan dengan fikiran ya, kecelaruan. Jadi itu pun kategori penyakit. Jadi penyakit ni penyakit fizikal, sama ada yang kita nampak di luar ataupun penyakit itu berada dalam badan kita, ataupun penyakit itu disebabkan oleh pemikiran kita, di mana penyakit itu menyebabkan ketidakselesaan ya. Kita rasa tidak selesa, sukar berfungsi atau memberi tekanan kepada seseorang individu ya. Pressure lah, stres ya, kepada individu yang mengalami penyakit tersebut ya. Jadi penyakit boleh dikelaskan kepada dua jenis, iaitu penyakit yang berjangkit, okey, dan penyakit tidak berjangkit. So ada dua jenis ya. Satu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Kita tengok satu-satu ya. Bermula dengan penyakit berjangkit. Jadi penyakit berjangkit penyakit yang berlaku disebabkan oleh jangkitan daripada patogen. Apa itu patogen? Nanti kita tengok. Secara langsung, directly, ataupun melalui medium dan juga vektor. Jadi kataan vektor ni maksudnya pembawa. Ataupun bahasa Inggeris kata carrier ya, pembawa. Maknanya penyakit berjangkit ni boleh kita dapat secara langsung, directly ya, dapat terus, ataupun mungkin melalui medium. Medium ni maknanya perantara ya, perantara seperti air ke ya, ataupun melalui makanan ke ya, maknanya tu medium.
ataupun melalui vektor membawa seperti lalat, seperti tikus, lipas dan sebagainya lah, yang boleh menyebabkan kita mendapat jangkitan tersebut. Contoh penyakit berjangkit yang biasa dalam masyarakat kita sekarang ialah penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis ni ataupun singkatan dia kita panggil penyakit TB. TB. Atau bahasa yang lebih mudah selalu disebut dalam kita punya dalam bahasa Malaysia lah, orang Malaysia panggil sebagai penyakit batuk kering. Penyakit batuk kering. Kemudian penyakit selesema. Selesema ni adalah keadaan yang sangat biasa selesema. Kurap, panau, penyakit kencing tikus, ataupun dalam bahasa sains kita panggil leptoporosis, ataupun kita kata penyakit kencing tikus lah, leptoporosis demam denggi, demam malaria, demam Zika. Okey. Jadi itu adalah contoh penyakit berjangkit yang disenaraikan di sinilah. Jadi kalau yang COVID-19 ni termasuk mana? Adakah dia penyakit berjangkit? Dia boleh berjangkit tak? Mestilah boleh kan. Jadi yang terkini lah, tapi ni sebab ni tak ada lagi masa ni, selepas dibuat ni tak ada lagi penyakit tu. Jadi penyakit COVID-19 ni ataupun kita kata coronavirus ni adalah contoh penyakit berjangkit sebab itu kita ada buat SOP kan. Ada penjarakan fizikal, kemudian kita kena pakai mask, kita kena cuci tangan kita dengan sanitizer dan sebagainya, sebab dia boleh berjangkit, sama ada boleh berjangkit secara direct daripada pesakit, ataupun melalui medium seperti apa alat yang digunakan oleh pesakit. Katakanlah ada pesakit tu menggunakan satu benda tu dan kita kongsi benda tu, kita kongsi dan kita memang tak sedar lah benda tu dan kita akan dapat benda tu Jadi itu konsep berjangkit ni maknanya dia boleh dipindahkan. Jadi penyakit yang boleh berpindah daripada seorang individu kepada individu yang lain itu maknanya penyakit berjangkit. Manakala penyakit yang tidak berjangkit, penyakit yang berlaku disebabkan oleh faktor genetik. Itu yang pertama. Ni kira nasib dia lah nasib dia ditentukan telah ditakdirkan dia mendapat genetik penyakit tersebut. Tak ada siapa yang minta tetapi dilahirkan mendapat penyakit tersebut. Ataupun disebabkan oleh gaya hidup. Sebenarnya dia sihat asalnya, tapi kerana gaya hidup dia yang tidak sihat, boleh dia mendapat penyakit tersebut. Tapi dia kategori tidak berjangkit. Kita akan tengok contohnya kanser. Jadi kanser ni dia bukan penyakit disebabkan genetik. Kanser ni disebabkan oleh gaya hidup. Ataupun hipertensi. Hipertensi ni nama lain dia penyakit tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Hipertensi. Diabetes ni kita panggil penyakit kencing manis. Asma ataupun lelah. Dan penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular ni contohnya seperti serangan jantung. Contoh penyakit kardiovaskular ni seperti serangan jantung. Jadi kita tengok di sini gambar jantung. Ataupun penyakit dipanggil penyakit berkaitan dengan jantung ni yang dikatakan kardiovaskular ni seperti stroke. Stroke ni nama lain kita panggil stroke ni kita panggil nama lain yang biasa juga dipanggil sebagai apa nama lain ni, saya tak ingat nama dia ni. Stroke. Kalau ada orang sebut ada simptom dia tu mungkinlah simptom seperti badan dia tidak boleh bergerak, lumpuh sebelah badan.
disebabkan oleh stroke, ataupun mungkin mulut dia sengit sebelah, ataupun anggota tangan dia sama ada kanan ke kiri ke tidak boleh bergerak, kaki dia tidak boleh bergerak, jadi itu stroke. Stroke tu maknanya dia berkaitan antara jantung, jantung dengan ke bahagian otak dia. Penyakit kardiovaskular lain tu boleh kita bagi contoh lah, seperti myocardial infarksi, itu nama contoh lah, ataupun penyakit yang berkaitan dengan apa tu yang jantung ni, apa lagi contoh saya pun lupa dah nama beberapa contoh penyakit kardiovaskular, tapi dia berkaitan dengan jantung, berkaitan dengan masalah apa tu ataupun kemampuan jantung kita untuk mengepam darah. Kadang-kadang disebabkan juga oleh adanya kolesterol yang tersumbat pada saluran ni. Contoh di sini kalau gambar rajah ni saluran ni dipanggil vena coronary, vena coronary, bukan coronavirus, vena coronary. Jadi saluran vena coronary ni dia berada di luar jantung. Jadi ada kolesterol yang menutup laluan, menjadikan jantung tu tersumbat. Jadi penyakit yang tidak berpindah. Jadi maknanya ciri-ciri penyakit tidak berjangkit ni dia tidak berpindah daripada seorang individu kepada individu lain. Tak kira lah kita kawan baik ke, sebagai adik-beradik ke, jadi maknanya dia tak pindah. Kecuali dia adalah penyakit keturunan. Penyakit keturunan ni mungkin ada sedikit lah disebabkan oleh faktor genetik. Contohnya seperti kencing manis. Diabetes ni ada kaitan sikit lah dengan faktor genetik. Jika ada di kalangan ibu atau ayah kita mengidap penyakit kencing manis, jadi possibility untuk anak dia untuk mendapat penyakit kencing manis tu adalah 25% ataupun 25% untuk mendapat, tapi tidak semestinya. Okey, sekarang kita tanya bagaimanakah penyakit berjangkit disebabkan? Jadi kita tengok gambar ni, kita biasa ini seperti virus, kelihatannya seperti virus. Jadi penyakit berjangkit disebabkan oleh patogen. Jadi patogen ni ialah organisma yang menyebabkan penyakit. Patogen ni adalah organisma yang menyebabkan penyakit. Dia sebut organisma. Jadi organisma ni terdiri daripada 5 jenis. Ada 5 jenis organisma. Yang pertama iaitu kulat. Kulat. Yang kedua iaitu alga. Yang ketiga bakteria. Yang keempat virus. Dan yang kelima protozoa. Jadi maknanya patogen tu umum. Nama umum, general name. Jadi mikroorganisma yang menyebabkan penyakit tu ada jenis-jenis dia. Sebab setiap suatu penyakit tu patogennya berbeza-beza, tidak sama. Sebagai contoh, semua virus ataupun mungkin sesetengah bakteria ataupun mungkin protozoa ataupun kulat ataupun sini disebut cacing. Di sini disebut cacing. Saya tulis tadi satu daripadanya ialah alga, tapi tak apalah. Sama ada cacing, ada buku tulis cacing lah, tapi yang standardnya adalah alga. Jadi patogen tu boleh katakan semua virus adalah patogen. Tapi sesetengah bakteria adalah patogen. Protozoa adalah patogen. Begitu juga dengan kulat adalah patogen. Dan last sekali ialah cacing. Patogen.
Bagaimana dia berjangkit? Ya. Bagaimanakah penyakit berjangkit ni disebarkan? Jadi penyakit berjangkit ni disebabkan oleh patogen yang dipindahkan daripada seorang mangsa. Ya. Seorang mangsa ni kita panggil host. Host ni maknanya perumah lah. Maknanya virus yang mendiami. Ya. Virus yang mendiami ataupun yang menduduki suatu habitat. Ya, dipindahkan daripada host tu kepada mangsa yang lain melalui vektor, ya, dan medium seperti air, udara dan sentuhan. Ya. Air, udara ataupun sentuhan. Mangsa ialah host yang lemah dan mudah dijangkiti. Biasanya yang jadi mangsa ni ialah dia pilih. Maknanya patogen ni dia akan pilih mangsa yang lemah. Kalau kita tubuh badan kita ni, ya, tubuh badan kita tanya pada diri kita sendiri, kita ni selalu sakit. Maknanya kita punya antibody dalam badan kita adalah rendah ataupun lemah. Sebab itu kita mudah dijangkiti oleh penyakit. Kita selalu demam contohnya. Ataupun kita selalu selesema. Jadi patogen ni dia mudah masuk. Bila dia masuk dalam kita punya darah, jadi antibody badan kita tak cukup tinggi untuk melawan, menangkis, membunuh patogen tersebut. Akhirnya kita yang akan dapat sakit. Ya. Jadi orang yang kerap sakit ni dia kena ada protection lah. Kena ada perlindungan. Seperti kita kena ambil suntikan. Ya. Suntikan lah, tak kira lah suntikan vaksin lah untuk mencegah sesuatu penyakit. Ataupun kita kena ambil makanan yang dikatakan makanan tambahan untuk menguatkan sistem antibody atau sistem imunisasi kita untuk mengelakkan daripada kita terkena penyakit tersebut. Jadi macam mana cara dia? Jadi host ni ataupun patogen ni dipindahkan daripada mangsa ni, dia nak pindahkan kepada mangsa yang seterusnya dengan cara sama ada dipindahkan melalui air, udara atau sentuhan. Contohnya orang yang demam, katakan demam. Orang yang demam dia bersin. Okey, dia bersin. Bersin tu udara lah. Jadi udara orang yang bersin tu mengandungi virus. Ya. Dipanggil virus selesema. Ya. Jadi virus tersebut pindah kepada individu yang kena bersin kita tadi tu. Kan? Jadi ada possibility ataupun ada kemungkinan orang yang kena bersin kita tadi tu akan mendapat pula penyakit tersebut. Jadi pindahkan. Ya. Jadi begitu contoh ya. Jadi setelah dijangkiti penyakit, host akan menunjukkan gejala yang tertentu. Kita tengok contoh penyakit bawaan udara. Terdapat dua cara jangkitan penyakit bawaan udara, iaitu yang pertama melalui jangkitan titisan. Yang kedua jangkitan habuk. Titisan ni melalui udara lah, seperti bersin tadi ataupun batuk. Bersin, batuk. Sebab itu kita kalau kita nak bersin ataupun kita nak batuk, kita mesti tutup. Ya. Kita tutup mulut kita tutup hidung kita. Ataupun elakkan daripada kita batuk ataupun kita bersin di halayak ramai lah. Maksudnya kita open contoh. Yang kedua jangkitan habuk. Habuk ni persekitaran lah. Habuk di sekitaran kita yang tercemar dan sebagainya. Jadi boleh kita ringkaskan jangkitan bawaan udara ni tadi kepada dua, iaitu pertama jangkitan titisan dan yang kedua jangkitan habuk. Jangkitan titisan merujuk kepada percikan titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan hidung pesakit melalui bersin, batuk, bercakap, menguap dan bernafas. Banyak jadi sebab itu sekarang ni macam kita alami sekarang ni, kita pakai mask kita pakai topeng separuh muka ni. Tujuan dia untuk kita sendiri sebagai perlindungan lah.
daripada orang lain, ataupun kalau kita yang sakit, kita memindah kepada orang lain pula. Ya, jadi semua orang saling perlu menjaga antara satu sama lain. Yang kedua, jangkitan habuk. Jadi jangkitan habuk ni bakteria dalam air ludah pesakit yang sudah kering. Ya, sebab itu salah satu pada adab ataupun kita kata etika, kita tidak boleh meludah merata-rata. Ya, kita tak boleh meludah merata-rata ikut dan tak boleh. Kita kena meludah di mana? Di bilik air. Kita nak meludah di mana tempat yang sesuai, yang boleh kita bersihkan mulut kita. Kerana apabila air liur tu kering ataupun air ludahan kita tu kering, jadi dia akan membentuk spora. Membentuk spora. Dan bila spora tu dia pecah, dia akan ditiup angin, berterbangan, boleh masuklah ke dalam hidung ataupun mulut individu tersebut ataupun individu lain. Jadi orang tu akan mendapat jangkitan tersebut. Jangkitan melalui udara ni dapat dicegah dengan mengamalkan cara-cara yang berikut. Pertama, menutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk ataupun menguap. Kita mesti kena tutup. Menguap pun kena tutup. Tak boleh ada kata biarkan mulut kita terluah ataupun mengeluarkan bunyi kan. Menguap tu ada bunyi. Okey, tak boleh Tidak meludah di mata tertempat, sudah sebut tadi. Mengelakkan diri daripada berada di tempat yang penuh sesak. Kita dah tahu dah tempat itu sesak, kita pergi juga. Contohnya kita tempat kita ada pasar malam, contoh kan. Ada pasar malam. Kita nampak ada orang queue tu beratur panjang. Kan? Beratur panjang kemudian sesak, tidak ada penjarakan. Kita pergi juga. Kan? Kita pergi juga. Patutnya kita tak pergilah. Kita stop ataupun kita balik Kadang-kadang kita nak pergi itu bukan penting pun. Kita nak beli apa? Nak beli benda yang tidak penting. Benda tu tidaklah terlalu mustahil. Kalau kita tahu tempat itu sesak, kita jauhkan diri kita daripada tempat tersebut. Memastikan tempat tinggal cukup cahaya. Jangan duduk dalam bilik, tutup lansir siang hari lah. Di siang hari, tutup lansir, bilik pula gelap, ataupun cahaya pun sama-sama. Itu semuanya akan menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma. Kita kena buka sikit lansir kita tu biar cahaya masuk. Buka tingkap siang hari lah. Siang hari tu buka sikit tingkap. Kalau tak hujan buka boleh biar cahaya tu masuk. Kerana cahaya matahari ini mengandungi sinar UV, ultraviolet. Sinar UV ni dia boleh membunuh mikroorganisma dalam udara. Kalau bilik kita tu lembab je kan. Lembab ni disukai oleh mikroorganisma. Ditambah lagi bilik kita tu kita tak bersihkan. Kita tak tidak cuci dan sebagainya. Kalau misalnya ada sisa-sisa makanan kita tak bersihkan. Sisa-sisa makanan ni memang disukai lah oleh mikroorganisma. Yang kita nampak seperti lipas. Kan? Yang kita tak nampak lagi banyak. Itu yang kita kena ambil kira. Contoh penyakit yang boleh berjangkit melalui udara. Kita dah sebut tadi penyakit tuberkulosis ataupun penyakit TB batuk kering. Penyakit TB. Selesema. Selesema lah paling popularnya. Penyakit sindrom pernafasan akut teruk. Sindrom pernafasan akut teruk, SARS. Singkatan daripada SARS. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome. Itu dia punya nama penuh. SARS. Ataupun penyakit influenza A ataupun nama lain dia H1N1. Cacar air. Dan sekarang ni ada masukkan iaitu COVID-19. Ataupun nama penuh dia Novel Coronavirus 2019 disingkatkan jadi COVID-19.
Penyakit bawaan air. Apakah yang dikatakan penyakit bawaan air? Jangkitan melalui air biasanya berlaku di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air paip terawat dan sistem sanitasi yang sempurna. Jadi kawasan yang tidak mempunyai bekalan air paip terawat dan sistem sanitasi yang sempurna ni biasanya mereka mudah mendapat penyakit bawaan air. Sebagai contoh, apabila seseorang menggunakan tandas yang dibina di atas sungai. Ni jaranglah sekarang ni tapi masih ada juga lah ya. Tinjanya yang mengandungi patogen akan memasuki sungai dan mencemarkan sungai. Ya, ini orang buang air dekat sungai ya. Air besar lah. Seseorang itu boleh dijangkiti patogen apabila terminum air sungai yang telah tercemar. Jadi kita jangan minumlah air sungai. Ya, pergi kat Sungai Pahang tu, ambil gelas, tengok ni molek ni macam air teh kan. Kita kata tak payah buat dah air teh kita. Air teh dah ada. Cedok je minum. Jadi berisiko tinggi untuk mendapat penyakit bawaan air. Hatta minum air paip pun. Bukan kata air sungai yang tu. Air paip. Minum air paip kat mana? Kat sekolah. Dalam tandas. Air paip dalam tandas. Ataupun air paip lah. Air paip pun kita tak boleh minum begitu sahaja. Tanpa dimasak. Ataupun tidak melalui sistem penapisan. Ataupun sistem pembersihan yang betul. Selain daripada itu, kita tengok keadaan tadi. Ini kawasan banjir. Kalau kita tengok bila banjir berlaku, apa kemungkinan kita kata keadaan kualiti air di kawasan tersebut? Sudah tentulah air kumbahan, air tangki najis akan naik, akan terapung. Kemudian kita pergi mandi air banjir tu. Berenang, menyelam. Tak payah berenang, menyelam lah. Kita main je. Air tu, air yang tercemar. Bila kena pada kulit kita, kalau petang lagi kalau masuk dalam badan kita lagi teruk lah. Jadi kita sangat-sangat mudah untuk mendapat penyakit bawaan air. Jadi bila berlaku banjir bukanlah masa untuk bermain. Antara contoh penyakit yang berjangkit melalui air, satu, kolera. Kolera ni maknanya taun lah. Sama lah. Penyakit taun. Penyakit taun ni biasanya dibawa oleh vektor. Vektor lalat. Lalat. Demam kepialu. Itu contoh demam kepialu. Dysentery ameba. Itu contoh penyakit. 3 jenis contoh penyakit bawaan air. Jangkitan penyakit melalui air boleh dicegah dengan cara mencampurkan klorin di dalam kolam renang dan sistem bekalan air. Sebab itulah dari segi aspek air yang kita terima di rumah ataupun di sekolah ialah air yang terawat. Walaupun air yang terawat kita tak boleh minum terus. Tapi kalau kita nak gunakan untuk mencuci, membasuh, jadi tak ada masalah lah. Nak mandi, tak ada masalah. Kerana apa? Kerana sumber air paip di rumah kita ni daripada air sungai. Jadi kalau air sungai ni tercemar, mengandungi bahan logam yang berat, sudah tentu ia memberikan kesan kepada pengguna. Tapi kalau air itu tidak mengandungi logam berat, tetapi dia cuma kotor lah sebabkan kerana selut, lumpur, maka menggunakan klorin sebagai bahan kimia untuk dicampurkan ke dalam air tersebut dapat mengurangkan ataupun membunuh mikroorganisma.
termasuklah dalam kolam renang. Walau bagaimanapun ya, penggunaan klorin yang berlebihan dalam air ataupun dalam kolam renang tu memberikan kesan kepada kulit kita ya. Kulit kita tu akan rasa kurang selesa, merengsa, kemerah-merahan dan gatal-gatal. Jadi kolam renang tahu sajalah kan. Ramai orang bercampur situ ya. Jadi bercampur tu semakin ramai orang dalam kolam renang tu semakin banyaklah kemungkinan berlaku jangkitan bawaan air tu boleh berlaku. Ya, dipindahkan daripada orang tu kepada orang lain ya. Membina tandas yang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna. Jadi tandas mestilah tandas yang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna. Ya. Ataupun sebelum kita minum, mendidihkan air minuman dengan sempurna. Pastikan air itu betul-betul mendidih. Bila mendidih ni kita tahu takat didih air ialah 100 darjah Celsius. Jadi pada suhu 100 darjah Celsius, mikroorganisma, kuman, bakteria mati. Ya, walaupun tidak semua, tapi kebanyakannya mati. Ya, sebab itu bila kita minum air yang telah dimasak, kebarangkalian kita nak dapat sakit perut, cirit-birit adalah sangat rendah. Ya, berbanding dengan mereka yang minum air ataupun menggunakan air yang tidak dididihkan. Kemudian kita mencuci tangan dengan sabun selepas menggunakan tandas. Kita mesti gunakan sabun, bukan dengan air. Sebab air tidak dapat menanggalkan minyak, tidak dapat menanggalkan lemak, ataupun tidak dapat menanggalkan kotoran yang berpunca daripada grease. Maka kita perlu menggunakan sabun. Sabun adalah bahan alkali yang boleh menanggalkan kotoran tersebut. Yang ketiga, jangkitan penyakit melalui sentuhan. Sentuh dapat penyakit. Kalau tengok gambar di sebelah kiri, ini adalah contoh keadaan dipanggil panau. Panau. Ya. Yang ni pula, ini dipanggil kurak. Kurak. Jadi dua penyakit ni adalah dua penyakit yang biasa yang kena kepada bahagian kulit kulit kita di bahagian luar. Dua contoh penyakit yang berjangkit melalui sentuhan ialah kurak dan panau. Punca dia kedua-dua disebabkan oleh kulat. Kulat. Tadi saya dah sebut awal-awal tadi ada 5 jenis mikroorganisma. Salah satunya ialah kulat. Jangkitan berlaku akibat tersentuh kulit yang telah dijangkiti. So tak boleh sentuh ni. Kena tulis itu Do not touch. Jangan sentuh. Don't touch me. Tulis itu. Kalau boleh tulis lah. Jangan sentuh, kemungkinan kita akan dapat penyakit tersebut. Kadang-kadang kita tak sentuh situ secara direct. Tetapi pakaian tu. Katakanlah seseorang tu dia ada kurap ataupun panau. Dia pakailah pakaian dia tu. Pakaian tu dikongsi oleh orang lain. Ni pastinya budak-budak asrama lah. Ya. Murid-murid yang tinggal di asrama yang berkongsi, yang suka berkongsi barang. Jadi possibility untuk mendapat penyakit yang melalui sentuhan ni adalah sangat tinggi. Ya. Sekiranya seseorang itu ada penyakit kulit. Kalau tak ada penyakit kulit, dia bersih, orangnya sihat, tak ada masalah lah. Tapi tidak digalakkanlah kita menggunakan barang peribadi orang lain untuk kita pinjam ya. Sebab tu kalau boleh kita jangan pinjam lah. Jangan pinjam. Apatah lagi pakaian. Pakaian tak sesuai. Jadi kulat ni apabila dilihat di bawah mikroskop elektron, jadi dia rupa dia macam ni lah. Ni rupa dia. Ni kulat. Ya. Penyakit seperti sifilis. Ini contoh penyakit lain. Tadi kita kurap dengan panau, satu. Yang kedua, penyakit seperti sifilis dan gonoria. Berjangkit melalui hubungan seks. Dia mesti
ada hubungan seks. Biasanya dua penyakit ni, penyakit yang berlaku yang menimpa mereka yang mengamalkan perhubungan seks secara rambang. Siapa yang melakukannya? Iaitu pelacur. Ataupun orang yang melanggan GRO. Nama sedap GRO, iaitu Girls Representative Officer, atau dalam bahasa Melayu pegawai perhubungan pegawai perhubungan pelanggan, ataupun gadis yang bekerja sebagai GRO ni mempunyai penyakit tersebut, kemudian dilanggan oleh lelaki itu dapat penyakit tersebut. Sebab itulah kena elakkan daripada perkara-perkara seperti ini. Sebab apabila kita melakukan satu benda yang salah, yang tidak betul, dari segi moral dia, dari segi agamanya salah, dari segi undang-undangnya salah, maka kita akan mendapat akibat daripada itu. Jadi patogen yang membawa penyakit ini terdapat dalam air mani. Air mani ni dia punya tempat tinggal dia, iaitu virus sifilis. Virus gonoria ni berada dalam air mani dan juga bendalai farash bagi perempuan. Jadi apabila melakukan hubungan, maka dia dipindahkan kepada individu-individu yang terlibat lah. Boleh nampak tak skrin ni? Okey. Kecantikan penyakit melalui sentuhan tadi ya. Kita baca situ. Kemudian jangkitan penyakit melalui sentuhan yang seterusnya. Selain itu, virus HIV. Ini popular ya. HIV ni singkatan daripada Human Immunovirus. Human Immunovirus yang menyebabkan penyakit AIDS. AIDS ni ialah singkatan bagi Acquired Immune Deficiency Syndrome. Acquired Immune Deficiency Syndrome, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sindrom kurang daya tahan melawan penyakit AIDS yang boleh merebak melalui hubungan seks. Satu. Yang kedua, melalui darah ataupun kita panggil blood transfusion, pemindahan darah. Dan yang ketiga, sebenarnya ada 4, satu lagi ya. Yang ketiga, perkongsian jarum suntikan. Kongsi jarum suntikan dalam kalangan pesakit dan penaga dadah. Dan yang keempat, daripada ibu kepada anak. Ibu yang ada virus HIV lah. Kemudian dia pregnant, dia mengandung. Anak dia dalam kandungan tu boleh bukan semestinya, boleh menerima ataupun dijangkiti oleh virus tersebut. Jadi ada 4 tambahan di situ. Tapi dalam buku ni adalah slide ni dekat 3 ya. Boleh tambahlah 1 baca catatan di situ. Selain daripada hubungan seks, bila kata hubungan seks maksudnya mungkin si suami tu ataupun si lelaki tu yang membawa virus tersebut. Kemudian yang kedua, melalui pemindahan darah. Ada pemindahan darah. Luka contohnya. Orang yang ada AIDS, dia luka, darah dia tu pindah ke badan orang lain. Yang luka juga. Mana luka bertemu luka. Tapi kalau tak luka tak apa. Tapi kalau misalnya seorang pesakit,
dia luka, darah dia mengalir, darah dia tu kena pada kulit kita, tak apa. Itu tak apa, boleh lagi basuh. Tapi kalau luka bertemu luka, ataupun termasuk dalam mulut, betul tak logik lah. Tak logik lah pula, tapi boleh berlaku. Ataupun nak pendermaan darah, boleh berlaku tak pendermaan darah? Sepatutnya tak boleh berlaku. Sebab sebelum orang tu menerima darah, dia kena pastikan dia bebas daripada sebarang penyakit. Barulah boleh dia menerima darah. Tapi maknanya ceritanya, boleh berlakunya AIDS apabila berlakunya pemindahan darah. Lepas tu berkongsi jarum suntikan. Jarum satu suntikan ni yang tercemar. Atau dipanggil bahasa Inggeris contaminated needle. Contaminated needle, jarum yang tercemar. Tercemar oleh virus tersebut. Dan yang keempat, ibu yang mengandung yang ada virus HIV ataupun yang ada AIDS, dipindahkan kepada anak dia semasa dalam kandungan tersebut. Ya, anak dia lah virus tersebut akibat daripada ibunya. Yang seterusnya dalam kita penyakit melalui vektor. Jadi gambar ni tengoklah, nampak ya. Ada gambar lalat, flies, ada nyamuk, ya, mosquitoes, dan ada lipas, cockroach. Jadi ini contoh vektor. Vektor ni pembawa lah, bawa. Ya. Setengah patogen menggunakan haiwan untuk memindahkannya daripada satu host kepada host yang baharu. Dia nak pindahkan tu. Dia ada ejen dia. Ya, ejen yang membawa dia. Ya. Sebab itu kita kena pastikan makanan, kebersihan, persekitaran rumah kita ataupun tempat mana tempat kita tinggal tu sentiasa dalam keadaan bersih. Sebab itu bersih ini bukan perkara yang boleh diambil mudah. Ya, bilik kita, rumah kita, sekitar kita mesti pastikan bersih. Untuk mengelakkan inilah. Mengelakkan daripada ejen-ejen ni memindahkannya, membawa penyakit kepada kita. Sebab tu dalam bahasa Inggeris ada disebut satu istilah, prevention is better than cure. Ya. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Kita kena prevent dulu. Kita kena cegah. Ya. Cegahlah daripada ada rumah kita ni disinggahi oleh lalat. Jadi kita kena pastikan tengok bahagian dapur kita, sisa makanan yang dibuang ke dalam tong sampah, ditutup molek, makanan disimpan di tempat yang selamat. Ya, makanan yang lebih tu tidak dibiarkan terdedah. Ya. Kalau rumah kita tu ada banyak pokok-pokok di luar, ya, mesti nyamuk banyak kan. Jadi kena pastikan tidak ada air bertakung dan sebagainya. Jadi haiwan ni dia boleh memindahkan patogen daripada host ke host, ya. Okey. Jadi dia dikenali sebagai vektor, ya. Tadi saya sebutkan tadi. Contoh kita tengok haiwan lipas. Ya, haiwan lipas. Ataupun kita tahu vektor lipas. Lipas ni dia membawa satu patogen yang dinamakan sebagai Salmonella typhi. Ya, Salmonella typhi yang boleh menyebabkan penyakit demam typhoid, demam typhoid. Lalat. Vektor lalat ni juga membawa Salmonella typhi juga. Itu patogen dia. Nyamuk. Nyamuk ni banyak, ya. Kalau nyamuk Aedes, patogennya adalah virus dengue. Virus dengue, ya. Virus dengue ni boleh menyebabkan demam dengue lah. Demam dengue ni boleh membawa maut, boleh bawa maut. Ataupun nyamuk jenis Anopheles. Nyamuk Anopheles dia membawa patogen Plasmodium malaria ataupun boleh menyebabkan demam malaria. Ya, demam malaria. Bagaimana dengan tikus? Tikus, patogen yang dibawa oleh tikus ialah melalui air kencing dia, ya. Air kencing dia tu, iaitu bakteria Leptospira, itu saya sebut tadi, ya. Penyakit kencing tikus Leptospirosis, ya. Itu penyakit air kencing tikus ataupun demam kencing tikus. Tikus ni dia macam kucing jugalah, kan.
Dia suka pancut-pancut juga lah. Pertama kalau kucing tu kucing jantan lah kan. Dia suka pancut. Jadi tikus pun sama. Tapi air kencing tikus ni membawa bakteria yang dipanggil Leptospira species ya. Jadi dia bahaya lah. Bahaya. Jadi ini ringkasan dia. Ya, penyakit malaria, ada gejala dia, ya, menggigil, demam, berpeluh. Patogen dia tadilah Plasmodium malaria, vektor dia nyamuk Anopheles betina. Cara jangkitan dia gigitan nyamuk. Kolera ataupun taun, simptom dia ataupun gejala dia cirit-birit, muntah. Patogen dia bakteria Vibrio cholera. Vektornya adalah lalat. Cara jangkitan makanan dan air yang tercemar. Kalau makanan tu terdedah seharian tu jangan makan lah, ya. Ataupun makanan kita makan tu mungkin makanan yang basi, ataupun makanan yang expired. Itu mungkin kita kena elakkan lah. Denggi, gejala dia sakit sendi, demam, sakit kepala, mata berair. Ya. Patogen dia virus. Vektor dia adalah nyamuk Aedes. Cara jangkitan ialah gigitan nyamuk. Zika, ya, demam, ruam ni kemerah-merahan lah maksudnya. Sakit sendi, konjungtivitis iaitu mata kemerahan. Patogennya adalah virus. Nyamuk dia sama iaitu nyamuk Aedes tapi spesies dia lain sikit ya. Cara jangkitannya adalah gigitan nyamuk. Demam kepialu, ya, kita akan rasa demam, usus dia berdarah, ruam merah. Patogen dia ialah bakteria Salmonella typhi. Vektor dia lipas dan juga lalat. Kebanyakannya adalah lipas lah. Dan cara jangkitan dia makanan dan air tercemar. Dan penyakit leptospirosis ataupun kencing tikus, demam, sakit kepala, sakit otot adalah gejala dia. Patogennya ialah bakteria Leptospira species. Vektornya ialah tikus. Cara jangkitan ialah tanah, makanan dan air yang tercemar. Okeylah ya. Sikit lagi ya. Kena habiskan dulu. Okey, penyakit malaria. Ya, yang kita sebutkan tadi ya. Ini tadi kita tengok jadual tadi kita dah bincang. Kita akan bincang sebenarnya satu persatu lah. Tapi kita nak tengok sikit lagi malaria ni. Apa yang dikatakan malaria? Penyakit tu gejala dia menggigil, demam dan berpeluh. Dia punya patogen dia adalah dibawa oleh Plasmodium malariae. Dia punya vektor dia adalah nyamuk Anopheles betina. Cara jangkitan dia gigitan nyamuk. Ya. Jadi kita tengok macam mana malaria ni ya. Apa yang berlaku gejalanya ialah cirit-birit dan muntah-muntah ya. Dibawa dalamnya terdapatnya juga bakteria. Ini silap ni, bukan malaria ni ya. Sepatutnya apa ni tadi, kolera ya. Betulan kolera ini kita dah masuk penyakit yang kedua ya, iaitu kolera. Cirit-birit dan muntah dia punya gejala dia. Patogennya dibawa oleh bakteria Vibrio cholera. Okay. Vektornya lalat. Cara dia melalui makanan dan air yang tercemar. Denggi, gejala dia sakit sendi, demam, sakit kepala dan mata berair. Virus, nyamuk Aedes melalui gigitan nyamuk. Zika, demam, ruam, sakit sendi, konjungtivitis, puncanya daripada virus, nyamuk Aedes, gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk. Kepialu, demam, usus berdarah dibawa oleh bakteria Salmonella typhi. Vektor dia lipas dan lalat. Puncanya daripada makanan dan air tercemar. Kemudian penyakit leptospirosis ataupun kencing tikus, demam, sakit kepala, sakit otot dibawa oleh bakteria Leptospira species. Vektornya tikus.
Tanah, makanan dan air yang tercemar adalah dia punya cara dia. Baik, jadi kita berhenti dah di situ ya. Kita berhenti di leptospirosis tersebut ya. Jadi hari ini 1 hari bulan ya. 1 hari bulan 3 2021. Jadi alhamdulillah selesailah kita punya kelas untuk hari ini. Ya, ada sebarang pertanyaan sekiranya ada pertanyaan? Ada pertanyaan tak? Tak ada. Tak ada. Boleh faham ya? Boleh faham.